Assalamualaikum, selamat petang. Sekali lagi saya di dalam podcast hari ini mau bincang soal addendum. Hari ini Menteri Kanan Saifuddin Nasution kata cukuplah tanya pasal addendum. Enough, dia kata. Saya tak mau dengar lagi ditimbulkan isu ini. Saya nak terang sedikitlah untuk rakyat biasa fahamlah ya. Addendum ni sebenarnya perintah Tuanku Agong dahulu. Dia perintah 1, perintah 2, perintah 3. Saya tak tahu berapa perintah. Tapi salah satu perintah yang dibuat oleh Tuanku Agong dahulu ialah supaya Datuk Najib ditahan di rumah. Ini pengampunan Tuanku lah. Pengampunan ni dia banyak macam. Kalau dia hari itu Tuanku buat keputusan better maafkan, ampun, full pardon kepada Najib, hari ini dia dah ada di rumah dah. Tapi sebab dia tidak buat begitu, dia kata tahan saja di rumah, maka menjadi isu. Menjadi isu. Perintah Tuanku tidak dilaksanakan oleh kerajaan Madani ni. Bila dia tidak laksanakan, maka Datuk Najib dan peguamnya membuat permohonan di mahkamah menuntut supaya kerajaan menjalankan perintah Tuanku. Bila sampai mahkamah, permohonan Datuk Najib ditolak oleh hakim. Sebab hakim kata, siapa kata ada addendum ni? Tak ada bukti yang orang yang buat perintah ni, iaitu Tuanku, ada dalam mahkamah. Yang ada hanyalah keterangan ataupun kepercayaan melalui affidavit Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Zahid. Dia kata ada perintah Tuanku ni. Ada juga satu lagi affidavit dari Menteri Besar Pahang. Tapi hakim, sebab dia hakim mahkamah, dia tolak sebab dia kata kenyataan Rosdi dan Zahid ini hearsay. Hearsay ni ialah peraturan keterangan dalam mahkamah. Kalau kita nak buktikan sesuatu dalam mahkamah, seelok-eloknya kita bawa orang yang sendiri buat benda tu datang ke mahkamah. Tapi takkanlah Datuk Najib mampu bawa Tuanku ke mahkamah. Maka hakim tolak hearsay ni. Dia kata hearsay. Dia tolak sebab mengikut Evidence Act, Akta Keterangan kita tahun 50, hakim-hakim boleh tolak kenyataan hearsay ni kalau kecuali ada corroboration dan sebagainya. Tapi ringkas ceritanya, mahkamah boleh tolak sebab Akta Keterangan tahun 1950. Tetapi yang kita kena faham, wahai Saifuddin, ialah benda yang hearsay ini tidak berarti ia tidak ada. Hearsay is a rule of admissibility. It does not mean benda tu does not exist. Dia tidak berarti benda tu tak ada. Cuma dalam mahkamah, peraturan Akta Keterangan memerlukan kita ada orang yang buat pernyataan itu. Jadi sesuatu benda yang not admissible, hearsay, tidak berarti ia tidak ada. Dalam parlimen ni bukan mahkamah. Di parlimen ni kita tak benda-benda tu ada ke tidak. Kita tak kebenaran. We want the truth.
Sebab itu bila ahli-ahli parlimen Taqiyuddin dan sebagainya bertanya, mereka hanya nak tahu ada ke tak ada pengampunan tuanku ni. Itu saja. Apa salahnya jawab ada atau tidak ada? Apa perlu berselindung di bawah Evidence Act? Apa perlu berselindung pada prinsip-prinsip admissibility of evidence? Tak perlu. Kalau kita nakkan kebenaran lah. Tapi kalau kita nak main politik, kita guna macam-macam lah. Jadi saya nak jelaskan kepada kerajaan Madani ni, perkara ini serius. Isu perintah tuanku yang diselindungi oleh kerajaan Madani ini adalah perkara yang serius. Perlulah kerajaan berterus terang. Sama ada boleh perintah tuanku ni boleh dipakai, tak boleh dipakai, itu soal lain. Itu soal undang-undang lain. Yang kita nak tanya, is there this addendum? Adakah benda tu? Jadi ringkas cerita, cara kerajaan ini menggunakan Menteri Azalina, menggunakan Saifuddin, tak nak jawab soalan yang mudah ni, membuktikan mereka tidak ikhlas. Mereka tak ikhlas. Soal pengampunan tuanku ini mustahak. Mungkin suatu hari kita akan ada undang-undang yang mengatakan, oh, kita tak perlu lagi pada pengampunan tuanku. Kita tak macam tu. Kalau kita hormati sistem perundangan negara, kita hormati kuasa Raja Melayu kekal, maka apa-apa tindakan Raja-Raja Melayu kita kena hormati dan kita patuh. Itu cara dia. Itu cara dia. Mahkamah buat keputusan, itu soal mahkamah. Kita tak nak ungkit soal itu. Tapi soal pengampunan tuanku Raja Melayu kepada siapa saja yang melakukan kesalahan, itu kuasa mutlak Raja Melayu. Okey. Jadi sekarang ni saya nak balik kepada UMNO lah ya. Ya. Ini kerajaan Madani ni macam seolah bukan saja mempermainkan perintah tuanku, dia mempermainkan juga kenyataan-kenyataan pemimpin UMNO, pemimpin tertinggi. Kita kena ada maruah jugalah, parti kita. Kalaulah pemimpin kita telah diberikan pengampunan. Dia pengampunan ni dia banyak macam di bawah perlembagaan, pengampunan penuh, pengampunan bersyarat, tahanan bersyarat. Itu terpulang kepada tuanku. Dia ada kuasa. Dan tugas kerajaan menghormati keputusan tersebut. Ni sekarang ni saya dengar ada pula ura-ura orang tanya, ni tahanan rumah ni, undang-undang baru nak digubal. Apakah ini untuk memberi laluan kepada Datuk Najib untuk ditahan di rumah? Dia tak ada kena-mengena. Tahanan rumah itu pindaan kepada Akta Prisons Act itu semacam itu soal lain, itu soal kes lain. Kalau kerajaan nak tahan orang di rumah ke, itu pulang. Tapi soal Datuk Najib ini bukan soal tahanan di rumah di bawah Akta Prison atau bidang kuasa menteri. Ia adalah bidang kuasa raja untuk memberi kelepasan, pengampunan. Perkara yang berbeza. Jadi UMNO kenalah janganlah kita jadi macam terpaksa putar belik dalam parlimen cerita itu dan ini. Soal sekarang ini, apakah UMNO akan mempertahankan hak Raja Melayu Sultan Abdullah untuk memberi pengampunan terhad ini? Itu soalnya. Kalau UMNO ingin bela Raja Melayu, kuasa Melayu, maka
addendum atau perintah ini mesti dikeluarkan dan diikuti apa yang terkandung dalam addendum itu. Saya pun tak tahu apa yang terkandung, tapi mengikut yang saya baca dalam akhbar ni, sampai ke mahkamah dan sebagainya itu, sampai kita terpaksa bawa ke mahkamah itu sebab keengganan kerajaan untuk melaksanakan perintah ini. Okey. Saya ulang. Saya ulang. Soal hearsay ini soal evidence, soal admissibility. Mahkamah boleh gunakan evidence rule, hearsay rule. Boleh mengatakan, oh ini hearsay, tak boleh pakai. Tapi Parlimen tak pakai evidence rule, tak pakai evidence act. Mahkamah adalah tempat kita mahukan kebenaran, kita tolak kebatilan, kita mahu tahu apa yang sebenarnya berlaku. Bila ahli Parlimen berucap dalam Parlimen, dia tak ada buka Akta Evidence Act, oh ini saya boleh cakap, ini saya tak boleh cakap. Tak ada. Dia bebas bercakap, dia bebas bertanya, dan menteri mesti jawab dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketelusan. That is parliamentary system. Jangan timbulkan ini cuba nak mengelirukan, kerana kerajaan Madani tak nak jawab persoalan saya, apakah addendum tu ada, perintah Tuan Ketua ada atau tidak, maka mereka timbullah helah, oh mahkamah tolak, hearsay. Yalah, mahkamah tolak hearsay sebab kamu tak nak sebelum itu beritahu, dan kamu menggunakan alasan mahkamah, tapi kamu dalam Parlimen, bukan dalam mahkamah. Takkanlah kamu semua ni dah nak jadi hakim lah sekarang ni. Takkanlah kamu semua sebelum menjawab soalan besok buka akta keterangan tahun 1950, teliti. Saya haraplah saya betul-betul berharap, usahlah kita putar belit, putar sana, putar sini, berterus teranglah dengan rakyat, buat ikut perintah tuanku. Kalau betul lah addendum itu membebaskan data, ya bebaslah. Kalau tak ada dalam addendum tu seperti yang disangkakan, tahanlah dia, tapi keluarkanlah addendum itu, keluarkanlah perintah itu, tunjuk kepada rakyat. Susah sangat ke nak buat macam ni? Okey? Jadi saya harap penjelasan saya ini sedikit sebanyak menolong kita memahami isu yang sekian lama menghantui rakyat, yang selamanya orang UMNO nak tahu. Inilah masanya kita berdepan dengan kerajaan, minta Datuk Najib dibebaskan kalaulah itu perintah tuanku. Terima kasih.